hiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni berarti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh waja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata kita. Kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang Muhammad Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita. Yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah. Satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah, dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ejen-ejen kebenaran yang dimuliakan pada malam yang penuh barakah ini, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya memanjatkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita pada hari ini yang begitu banyak. Terutama nikmat untuk Allah kekalkan kita istiqamah setiap malam, insya-Allah. Selagi hayat di kandung badan, selagi kudrat yang diberikan, kita nak mengisi masa kita ini dengan majlis ilmu secara online ataupun offline. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk berterusan bersiaran secara online. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkanlah usaha ini sehinggalah ke peringkat yang kita dikurniakan benar-benar kefahaman di dalam pengajian insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni, mari kita sama-sama mulakan dengan umul kitab dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Lagi sekali kita benar-benar menghayati, kita nak mengulangi berkali-kali agar kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur. Kerana hakikatnya Allah kata qalilan lamma tashkurun. Sedikit sangat hamba-hambaku yang bersyukur. Kerana apa sedikit? Kerana syukur ni dikaitkan dengan sifat Allah. Sifat Allah ya syakur, yang maha mensyukuri. Baik, makna syukur dari hati. Hati ni sedikit sangat yang akan gunakan kembali untuk kembali kepada Allah. Hati ni biasa dia akan diserahkan kepada keadaan. Hati ni dia akan serahkan kepada kebendaan, sangkaan. Menyebabkan hati ini terfitnah, hati itu menjadi sakit, hati itu menjadi tawar, hati itu menjadi lemah. Berbagai perbincangan hati yang sepatutnya dibincangkan secara jelas, tetapi kabur. Hati itu menjadi perkara keadaan yang tidak teratur. Kenapa? Kerana hati ini tidak diserahkan kembali kepada Allah. Qalilan ma tashkurun, sedikit sangat serahkan hati dia kepada Allah SWT. Sedikit sangat serahkan hati kepada Allah. Ya, kebanyakannya akan Allah kata kufur. Apa makna kufur? Dia tidak menggunakan hatinya untuk ingat kepada Allah. Dia serahkan hati dia kepada makhluk. Kuserahkan jiwa dan ragaku kepadamu. Itu dah dia. Serahkan hati kepada masalah, jadilah susah hati. Serahkan hati kepada kesenangan, jadilah senang hati. Nyanyilah lagu senangnya dalam hati. Itu dah. Apa tu lagu tu?
Senangnya dalam hati kalau beristeri dua. Itulah tu. Dia senang, dia serahkan hati dia kepada keadaan, dia serahkan hati dia kepada kesusahan. Dan kebanyakan begitu. Sebab itulah kalau kita lihat perbincangan bab hati ini jarang. Kalau kita nak kait dengan hati dia, perbincangan yang nikmat, yang bahagia. Biasa mesti akan campur aduk dengan susah hati, sakit hati, macam-macam lah perbincangan yang tidak sebenarnya selaras dengan apa yang hati ini sepatutnya dibincangkan. Hati ini sepatutnya hanya perbincangan tentang Allah, tentang Al-Haq, tentang kebenaran. Apatah lagi apabila perbincangan hati ini tidak selari pula dengan perbincangan hati lisan. Tidak mampu dizahirkan dengan sepatutnya dari hati ini. Kan Nabi kata apa? Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasada kullu fa fasadat jasada kullu. Ala wahya qalbi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan juga dia masuk iklan sini Allah. Sabar je lah. Baik, jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair, Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang dah bersiaran pada malam ini bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Bantu dulu sebarkan lagi semuanya ejen kebenaran. Bantu link, like and share. Ajak sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita mana, untuk kita bersama-sama duduk dalam majlis ilmu ni, insya-Allah kurang lebih dalam 1 jam macam tu perbincangan kita. Dan kita akan sambung dalam perbahasan tentang lisanul haq, kalam kebenaran. Baik, jadi sedang mata Allah SWT, pentingnya kita mengatur kehidupan kita ini dengan kita mengatur lisan. Boleh kita mengatur lisan ni Ustaz? Boleh. Dengan apa? Dengan ilmunya, dengan ilmu Allah. Baik, di sini mari kita renung kembali. Dalam konteks syukur ni, yang ini ingat Allah, cuba kita lihat. Berapa ramai yang akan menggunakan lisan ini kata-kata dengan hikmah, kita berkata-kata ini, kita berkata-kata dengan Allah. Ini dia. Sebab tajuk malam ni kita akan sambung tentang membenarkan penyaksian yang benar. Semalam kita bincang tentang saksi palsu. Malam ni kita akan sambung tentang penyaksian yang benar. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, mari kita lihat. Allah berfirman surah Sajadah 9, summa sawwa wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Ketika Allah tiupkan roh dan dalam jasad kita ni yang asalnya mati, kemudian Allah jadikan penglihatan dan pendengaran. Kenapa Allah tak sebut jadikan mata, jadikan telinga? Kenapa Allah sebut penglihatan dan pendengaran? Qalilan ma tashkurun, sedikit sangat yang bersyukur. Kenapa? Berapa ramai hari ini ketika ada mata, dia lupa yang melihat bukan mata. Ketika ada telinga, dia lupa yang mendengar bukan telinga. Ketika ada mulut, yang dia lupa yang berkata-kata itu bukan mulut. Nah, itu sifat. Dan sifat yang diberikan pada mata, basar. Sifat yang diberikan pada telinga, sama'. Sifat yang diberikan pada lisan, mutakalliman. Nampak? Jadi dengan situ saja dah lupa Allah lah. Allahu Akbar. Ya, Cikgu Mahaya, Alhamdulillah. Ya tadi, datang daripada Penang nak. Allah takdirkan ketemu datang. Itu, tapi saya tak ada tadi, saya ada kuliah zuhur. Terima kasih sudi bertandang di lapangan di tempat kita beraksi ni. Di studio, mini studio di Smairaf. Alhamdulillah. Terima kasih. Lepas ni datanglah hantar anak, kata nak hantar kan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan ya. Cikgu Maya dah sampai Penang ke belum tu? Penang tak? Saya pun tak tahu kat mana. Allahu Akbar. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Mari kita lihat, sambung balik tadi. Betapa kita hari ini lupa yang melihat itu bukan mata. Kalau mata yang melihat, ada orang ada mata tapi tidak nampak. Yang mendengar itu bukan telinga. Kerana ada telinga, ada orang ada telinga tapi tidak mampu mendengar. Yang berkata-kata itu bukannya lidah. Kerana ada orang ada lidah tapi tidak mampu berkata-kata. Ini semuanya sifat. Betapa kita hari ini semudah dengan mata pun lupa. Dengan telinga pun lupa. Apatah lagi dengan lidah yang tidak bertulang ini. Dia berkata kok suka dia. Dia mendengar kok suka dia.
Dia melihat kok suka dia. Malah dia main suka-suka lah. Dia tengok suka-suka. Dia dengar suka-suka. Apa yang dia suka dia dengar. Dia tak suka dia tinggal. Apa yang dia suka dia tengok. Dia tak suka dia tak tengok. Apa yang dia suka dia kata. Kalau dia tak suka dia katanya kawan tu. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Kita bukannya semudah-mudah itu untuk suka-suka kata apa yang kita nak kata. Tak. Walaupun kita boleh mengawal lidah kita kok suka kita. Tetapi apa saja yang zahir dari kata-kata ini bukan semudah itu atau sesuka hati kita, sesuka-sukanya kita nak berkata-kata. Tidak. Wallahi Allah jadikan mata ni penglihatan bukan untuk melihat benda. Wallahi Allah menjadikan penglihatan mata untuk melihat dia. Sebab tu dalam perbahasan ihsan itu adalah dengan beribadahlah seperti melihat Allah. Lihat Allah. Ya ke Ustaz lihat? Dah tu hadis sahih. Beribadahlah seperti kamu melihat Allah. Kata Nabi SAW. Kalau kamu tidak mampu, yakinlah Allah melihat kamu. Nampak? Jadi mata ni bukan nak buat window shopping. Telinga ni, azanul la yasma'una biha. Nabi kata ada telinga tapi tak mau dengar. Dia panggil apa? Peringatan tentang Allah. Telinga ni bukan nak dengar muzik, bukan nak dengar benda yang seronok-seronok. Tidak, telinga ni nak dengar ayat-ayat Allah. Suruhan dan larangannya. Mulut ni bukan kita kata sedap mulut. Tak, mulut ni untuk zikrullah. Memuja-muji Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita lihat bagaimana dengan Allah kurniakan apa yang ada pada kita hari ini, adakah kita mampu menterjemahkan dia mengikut apa yang Allah suka, mengikut apa aturannya? Baik. Basar itu sifat melihat. Adakah sifat Allah pada kita? Ada. Kan kita dah sentuh. Sifat Allah atau sifat Khalik ada pada makhluk. Sifat makhluk tidak ada pada Khalik. Pegang ini je. Apa sifat Allah yang ada pada kita? Melihat, itu bukan sifat kita. Sifat kita apa? Buta. Mendengar, itu bukan sifat kita. Sifat kita peka. Berkata-kata bukan sifat kita. Sifat kita apa? Bisu. Yang tidak boleh sifat kita ada pada Allah apa? Melihat kita ni buta. Tidak boleh ada pada Allah. Mata tidak boleh ada pada Allah. Laisa kamitslihi syai'. Telinga tidak boleh ada pada Allah. Laisa kamitslihi syai'. Pekak kita tidak boleh ada pada Allah bersalahan. Sebab Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Allah Maha berkata-kata. Baik, bila kata melihat, mendengar, berkata-kata, itu bukan kita. Lalu apa hak kita nak buat ikut sesuka kita? Sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nampak tidak? Nah, jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita nak memperhalusi supaya malam ini kita nak mendalami tentang menjadi saksi yang benar ataupun penyaksian yang benar. Dengan kita kembali meletakkan kalimah yang utama yang aula itu di dalam kehidupan ini, itulah kalimah yang membezakan kita dengan makhluk yang lain, dengan hamba-hambanya yang lain. Itu adalah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mananya menjadi asbab atau syarat utama untuk kita menjadi orang Islam. Itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, dari sini jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Dah mula rasa tak selesa nak dengar ustaz, telinga ini nak dengar lagu cinta-cintun dah ustaz. Ya benar Tuan Azman. Kita tidak akan guna telinga ini untuk mendengar perkara yang melalaikan kita. Kita akan gunakan telinga ini untuk mendengar perkara yang mengingatkan kita kepada pencipta, yakni Allah Rabbul Jalil.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Okey. Right. Maka di sini kalau kita lihat, kita takkan gunakan salah tempat. Kita tidak boleh gunakan perkara di tempat yang salah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Okey. Kita takkan gunakan pada tempat yang salah. Kita nak mula menjadi saksi yang benar, penyaksian yang sebenar. Kita nak mula bersaksi dengan sebenar-benarnya. Maka itulah bermula dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Semalam kita dah bahaskan juga. Bila kita cerita tentang penyaksian palsu itu dengan berkata-katalah lisan. Kita sudah berkata dengan yang perkataan yang benar. Tetapi pada masa yang sama kita berpaling kepada kebenaran. Kita berpaling kepada kebenaran itu. Lisan sudah betul. Lisan sudah betul. Tapi kita tidak membenarkan lisan itu. Tidak seiring kita. Tidak seperti apa yang disuruh oleh Allah. Kita berkata-kata itu tidak seiring dengan keimanan kita. Ini kita nak kena perbetulkan sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan tukar, kita nak buat semua perkara ini, kita tak boleh, kita nak kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nak kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip yang pertama yang kita nak buat itu adalah, pertama, mari kita teruskan pada perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik. Nah, ini yang kita tak mau. Benar Tuan Surah An-Najaya. Lisan dah betul dah. Kemas dah lisan tu. Bagaimana boleh didikan hati untuk sentiasa menggunakan kepada kebenaran, Ustaz? Ya, kita letakkan hati kepada perbincangan yang benar. Selari sekarang ni, ingat. Kalau kita letakkan pada perbincangan, kita ambillah sifat dalam rukun solat. Selalu kita ambil solat ni, kita boleh jadikan sebagai falsafah kepada perbincangan, mana-mana perbincangan. Contoh, kita ambil lah qalbi. Qalbi, kemudian qawli, kemudian fi'li. Dia kena lurus. Allah. Kena lurus, saya pula tak lurus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Khair. Selari. Ihdinas siratal mustaqim. Dulu suka layan radio dengan lagu Jiwa Tiap Malam. Now kalau cuba dengar pun dah tak masuk jiwa. Mesti dengar ngaji. Benar. Ini semua poyo. Itu orang yang tak faham. Biasalah tu, kan? Dia mula tak faham, mulalah dia berkata mengikut nafsu. Abaikan saja. Baik, memang kita dah takkan dengar perkara yang lara. Malah kalau lagu-lagu pun kita akan pergi pada kait. Bila sebut nama orang puji-puji, dia mesti akan kita kait dengan Allah. Dia takkan lari. Tidak boleh lari. Wala manja minallah illa ilai. Qalbi ni hati. Tadi kata Ustaz, macam mana nak hati ni sentiasa berada dalam kebenaran? Macam mana nak betulkan hati ni? Memang hati ni kena letaklah dengan Allah. Nabi SAW sabda mafhum hadis, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kamu. Fakaifa, bagaimana kaifa ya Rasulullah? Bagaimana kami nak memperbarui iman kami? Jaddidu imanana, katanya. Bagaimana kami nak perbarui iman kami? Dengan Nabi kata apa? La ilaha illallah. Perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Maknanya bukan sekadar sebut, tetapi kita menghayati. Macam malam ni dalam kelas kita,
Apa yang kita sedang lakukan adalah kita nak menghayati kalimah la ilaha illallah. Ini kerja hati. La ilaha illallah. Kita nak hayatinya dalam kehidupan kita. La ilaha illallah. Ini kata Nabi SAW. Perbaharuilah syahadah, perbaharuilah iman kamu. Nampak? Maknanya memang kita akan tergelincir, yang ini kita bimbang. La ilaha illallah. Ini kita kena. Ini kerja hati. Kerja hati. Baik, jadi bila kata kita memperharusi akan kalimah ini, mission statement kita. Ini mission statement kita. Kita dah sebut, tetapi kita tak menghayati. Dulu kita sebut, kita kauli, kita sebut peringkat ini. Mungkin peringkat ini kita sebut. Kita sebut. Kita sebut, buat pun tidak, yakin pun tidak. Ni. Yang ini kita mungkin, kita masih lagi lompong. Ini mungkin lompong. Bahaya. Kan? Kalau kita buat di segi kotak tu kan, kita buat macam ni kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, cuba kita tengok di sini. Katalah sini qalbi. Sini qauli. Sini fi'li. Ini pangkah. Ini right, ini pangkah. Oh, dua kalah, dua salah tu. Qalbi, tak betul ni, qalbi. Ni qauli. Ni fi'li. Kita nak biar dia jadi qalbi right, qauli naik, fi'li right. Nah, tu dia lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Lagu-lagu lama yang ada unsur keimanan, boleh lah. Dan biasa automatik kalau hati kita dah dimasukkan kebenaran, kita akan kait dengan keimanan mesti. Contoh lagu Hakikat Cinta. Satu round sekali Hakikat Cinta. Lama kita tak buat lantunan jiwa ni. Cuba tengok satu. Ada tak yang ada liriknya? Ada Hakikat Cinta tak? Ini satu lagi. Ini kekasih Allah. Cinta itu bukan di mata. Ini lagu Isyamila ada juga kekasih Allah. Contoh Hakikat Cinta. Cuba tengok. Jom kita kaji sikit tentang lirik Hakikat Cinta. Cuba perhati. Betapa kita batil dalam mentafsir cinta. Tapi sibuk nak bercinta. Cuba siapa yang ada lirik Hakikat Cinta. Boleh tepek kat situ, boleh tempelkan kat situ tak? Kat wall kita. Siapa ada? Ni tengah kauli ni amat kita sekali jalan. Tengok. Hakikat Cinta. Ya. Cinta itu bukan di mata. Cinta itu di dalam jiwa. Jiwa itu miliknya selamanya. Kepada dia segalanya. Itulah cinta. Cuba. Ada? Yang dah lama-lama tu ada kok saya tak ni? Alhamdulillah ada yang tulis. Cinta itu bukan di mata. Copy paste. Cinta itu di dalam jiwa. Jiwa itu miliknya selamanya. Kepada dia segalanya. Itulah cinta. Ku harapkan kau kan terima. Diriku ini yang hina. Menjadi hamba Maha Esa. Selamanya. Sama-sama. Suatu hari nanti pasti ku kan kembali bertemu ya ilahi di syurga yang menanti.
Di situ kita lihat erti sebuah nikmat, tanda sebuah rahmat. Erti sebuah nikmat, tanda sebuah rahmat, bukan hayalan dan bukan mainan, tapi inilah kebenaran. Tu dia. Ni nampak, kita tukar. Bila kita dah faham tentang kebenaran, cuba tengok. Perhati, cinta itu bukan di mata. Tu nafi. La. Cinta kan? Cuba perhati. Cinta kan sibuk nak bercinta. Tapi kita tak nafi kan? Dia kena nafi kan? Cinta itu bukan di mata. Cinta itu di dalam jiwa. Jiwa ni ada apa pula? Jiwa itu miliknya selamanya. Kepada dia segalanya. Itulah cinta. Nampak? Kepada dia segalanya. Barulah nama cinta. Cinta tak ada pada makhluk, tuan-tuan. Cinta tak ada pada makhluk. Lagu Suci Dalam Debu. Suci Dalam Debu ke ni? Cinta, itu kan? Lirik ya? Si lirik kita buat sendiri dah. Ayolah, Suci Dalam Debu lah kan? Tapi lirik kita tukar. Ku haramkan kau kan terima diriku ini yang hina. Kan hina kita kan? Bukan suruh kekasih kita terima kekasih manusia. Tu pembohong. Kita nak Allah terima kita yang hina ini. Yang asal dari air mani. Yang bangkai. Mayat. Allahu Akbar. Rentak suci dalam debu. Ya betul. Rentak macam suci dalam debu. Betul. Rentak lah. Dia panggil lagu. Lirik kita ubah. Engkau bagai air yang jernih. Itu pun orang kaji kan. Di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat. Okey. Melodi. Tapi kita ubah. Sebab ada lagu Aris Ariwatan kan. Apa dia? Cinta Buta tu. Tidak salah rasanya. Kan lagu tu. Hadir cinta tu apa? Hadir tanpa dipaksa. Namun di wajahmu kena hati ini rindukan. Dia betul. Lagu tu lah. Ambil daripada lirik kita betulkan balik. Cinta tak kenal siapa. Hadir tanpa dipaksa. Itu batil tu. Cinta tu kenal Allah je. Tu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nyanyi-nyanyi juga. Tengok lirik tu. Ku harapkan kau kan terima diriku ini yang hina menjadi hamba yang maha esa selamanya. Kita ubah jadi macam sajak sikit. Suatu hari nanti pastikan ku kembali bertemu ya ilahi di syurga yang menanti. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat tersingkaplah. Ini ada lirik yang tinggal ni. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat, tanda sebuah rahmat. Ada tinggal ni sepatut. Tu tadi saya akan tengok yang asal punya. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat, tersingkaplah hakikat. Tanda ada satu lagi, tersingkaplah hakikat. Tersingkaplah hakikat, tanda sebuah rahmat. Betul. Di situ tu di mana? Di syurga lah. Kita belajar erti nikmat dunia ni, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat, tanda sebuah rahmat,
tersingkatlah hakikat tanda sebuah rahmat. Bukan hayalan dan bukan mainan, tapi inilah kebenaran. Bukan hayalan, bukan mainan, tapi inilah kebenaran. Iya, ada satu muzik dalam Islam tu harus ada satu lagu nasyid tu apa? Berhibur tiada salahnya, kena hiburan itu indah. Apa lagi dah, lupalah. Itu lagu lama waktu nasyid waktu sekolah tu. Berhibur tiada salahnya. Cuba Ustaz komen. Apa tu? Komen apa? Allahumma salli ala Muhammad. Sedih dengan lagu Siti Aisyah. Oh, ni nak komen ni. Setan nafas. Ni kena check balik lah. Tak sempat baca. Jadi siranya mata Allah SWT. Balik-balik kita. Balik-balik. Baik, itu hakikat sebuah cinta. Nah, nampak tak? Kita praktis tak? Dia sekarang ni qalbi. Qalbi bila faham, dia akan betulkan qauli. Qalbi dah faham ni, cinta. Cinta ni dah faham dari Allah, ya wadud. Maka qauli ni dia tidak akan memuja cinta itu melainkan hanya cinta Allah. Sebab tu kita nafikan. Maka qauli betul, fi'linya dia akan pergi untuk kepada ketaatan. Tu kan lirik bawah tu. Maka tujuannya adalah suatu hari nanti pasti ku kan kembali. Makna di sini suatu hari nanti dia menunggu-nunggu saat kembalinya, bertemunya dengan sang kekasihnya, yakni Allah Rabbul Jalil. Walaupun kita ni tidak layak untuk menganggap kita ni sebagai kekasih Allah, jauh langit dan bumi. Tetapi sudah pasti fitrahnya kembali kepada Allah. Itulah dia. Jadi fi'linya betul. Qalbinya jelas. Qaulinya jelas. Jadi qaulinya pun diperbetulkan. Fi'linya pun dipercantikkan. Maka inilah yang dipanggil membenarkan penyaksian yang benar. Ketika dia menyaksikan sesuatu perkara dan peristiwa itu dengan penyaksian iman, maka percakapannya itu akan selari dengan imannya. Walaupun qauli sekarang dah betul, tetapi qalbi pula tak betul, atau fi'li pula tak betul, maka ini tidak selari. Ini bukan satu dipanggil perjalanan yang lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi kalau kita lihat, mari kita teruskan perbincangan kita. Maka berbalik tentang isu kita tadi, setelah kita membenarkan, benar itu qalbi, jiwa. Jadi jiwa ini mesti diisi dengan kebenaran. Kebenaran ini membincangkan tentang kekuasaan. Jadi ayat-ayat kekuasaan mesti dizahirkan. Supaya kekuasaan ini kita benar-benar bukan sekadar sebut, ni qauli. Ada yang kita sebut betul, tapi bila pergi kepada sebutan yang lain, kita akan salah. Contoh, kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Kekuasaan kan tiada. Kita sebut la ilaha illallah. Kita sebut, tiada Tuhan melainkan Allah. Tetapi, dalam sebutan kehidupan, dalam sebutan yang kita kaitkan dengan kehidupan, sebutan yang dikaitkan dengan kehidupan seharian, nah, di sinilah banyak kegagalan berlaku, banyak kebatilan akan
terbit di dalam sini. Kita bimbang perbincangan-perbincangan yang tidak selari dengan iman, tetapi tidak nampak dia punya kesalahan dia. Melainkan dengan kita kembali mengkaji tentang hakikat kehidupan. Sebagai contoh, berbalik tentang cinta, berbalik tentang kasih sayang, berbalik cerita tentang kaya, berbalik cerita tentang rezeki. Baik. Apakah bahaya, apakah kesan apabila kita tidak membenarkan penyaksian itu? Adalah apabila kita sekadar sebut kauli yang asas sahaja. Tu kita sebutnya asal la ilaha illallah. Ya asas. Okey dah ustaz, dah sebut la ilaha illallah cukuplah, nak apa lagi? Dah sebut asyhadu an la ilaha illallah cukuplah, nak apa lagi? Nah, di sini yang bahayanya kalau kita sekadar kata cukuplah sebut itu. Tidak, tuan-tuan. Kerana apabila kita sebut tetapi tidak membenarkan, bermaksud dia akan hanya terhenti pada sebutan saja, tetapi tidak diterjemahkan dalam kehidupan. Bila dikaitkan dengan membenarkan penyaksian, kita berusaha untuk menghayati. Dengan contoh, dengan syarahan para ulama, alim ulama, tentang kita nak menterjemahkan kalimah thayyibah ini ke dalam kehidupan, maka mulalah kita mengkaji perkataan-perkataan. Yang ini yang Nabi katanya, sekiranya kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, mesti kamu akan berkata baik. Nah, di mana letaknya berkata baik itu? Apabila di dalam kehidupan kita akan berlakunya ni ujian-ujian ataupun ketajuk-tajuk kehidupan ini, maka kita akan berkata baik tentang kaya, kita berkata baik tentang rezeki, kita berkata baik tentang cinta, kita berkata baik tentang kasih sayang. Apa maksud berkata baik tentang cinta? Berkata baik tentang cinta ini dijawab dengan iman. Contoh lagu tadi panjang lebar kita kaitkan, cinta itu bukan di mata. Mengapa beraksi lain tapi buat lain? Sebab tidak dari hati Puan Hajar. Hatinya Puan Halijah Ina. Hatinya tidak dibenarkan. Sebab tu kita tidak membenarkan. Nampak tidak kat mana? Tadi Puan Halijah, nampak kenapa mengapa beraksi lain bukan bersaksi lain tapi buat lain? Sebab dia tidak bersaksi dengan hatinya. Dia menyebut saja. Nampak tak kita tanda right ni? Satu je. Kolbinya hati-hati. Kolbinya kemungkinan masih lagi kosong. Kita bimbang datang ujian tumbang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila hadir ujian, imam menjatuh dengan cepat. Sebab apa jadi begitu? Sebab tidak mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Dan kita masih melihat diri kita. Cuba kita dalam majlis ilmu, itu kita terus berhajat kepada Allah dengan hati. Dan kita berazam. Dia begini, bagus ni. Saya nak bagi tahu. Baik, ni kita sambung berkata baik. Berkata baik ni. Bersaksi ni. Penyaksian yang berkenaan. Berkata baik. Okey. Saya nak menyentuh tentang kenapa dalam majlis ilmu kita macam okey, kalau keluar saat lagi kita jadi macam kelang kelibut. Kenapa? Mai. Baik, di sini cuba perhati balik perkataan-perkataan yang mesti kita perhalusi. Contoh, isunya sekarang adalah berubah. Ni kita nak berubah, ni nak berhijrah. Perhati baik-baik kata-kata ni. Sebelum saya sambung balik syarahnya atas tu. Baik. Berubah. Semua orang nak berubah. Berubah atau hijrah. Hijrah. Di hijrah ni berubah kepada kebaikan. Nampak?
benar. Bila penyaksian tidak benar, maka hujan datang. Bila hujan datang, dia akan tumbang. Tu kita bimbang tu. Tak apa. Mari kita perhalusikan. InsyaAllah Allah bantu. Biiznillah, insyaAllah. Allah pasti bantu. InsyaAllah. Baik, mari kita tengok. Semua orang nak berubah, nak berhijrah, nak menjadi baik. Apa halangan dia? Dia nak jawab dengan tadi, Islam di hati tu. Kenapa Ustaz? Kenapa saya jadi baik? Dalam mulut sekarang, dalam ni semua elok, dia cakap elok-elok. Tapi bila keluar lagi, Allah. Baik. Berubah supaya jadi payah. Berubah mudah, istiqomah payah. Berubah mudah ke? Macam ni. Itu kata-kata berubah mudah, istiqomah payah. Kenapa kita kata berubah mudah, istiqomah payah? Why? Mungkin dia berubah kerana makhluk kan Ustaz? Ya sudah pasti kerana makhluk. Baik. Okay, mari kita perbetulkan. Setelah dikaji dengan kebenaran, berubah ni sebenarnya itu dengan satu perkara. Mahu berubah. Dengan boleh berubah. Boleh berubah tak? Ke mahu berubah? Sekarang ni bukan soal boleh tak boleh berubah. Sekarang ni mahu berubah atau tak nak berubah. Itu je. Dan mahu ni Allah dah letakkan pada kehendak, pada dorongan, iaitu pada diri yang bergelar manusia yang ada tadi, hatinya. Jadi kemahuan itu mesti sepenuh hati. Sekarang ni tak sepenuh hati. Tiada kemahuan. Dia masih fikir boleh ke tak berubah? Boleh ke tak berubah? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Last sekali. Tak boleh lah Ustaz. Ubah soalan. Mahu ke tidak berubah? Mahu. Kalau mahu, pastikan sepenuh hati kemahuan itu. Macam mana nak sepenuh hati Ustaz? Mintalah ke Allah. Mahu ni duduk di hati. Datanglah azam. Mahu berubah. Bukan tak boleh berubah. Sekarang ni kita yang tak nak berubah. Boleh tak boleh ni pada Allah. Ni pada Allah. Boleh tak boleh ni pada Allah. Jadi kalau dah tak mahu berubah, semua benda jadi susah. Dah memang senang, dah memang Allah buat benda tu susah, campur dengan tak mahu berubah, memang berganda-ganda susah Allah kata. Sekarang ni nak pakai tudung labu ke tak nak? Bukan kata tak boleh lah Ustaz nak pakai. Bukan soal boleh tak boleh. Soalnya mahu ke tak nak? Tu apa? Tu boleh ada tu kenapa? Mahu jadi solehah atau boleh jadi solehah? Saya tak boleh lah Ustaz jadi solehah. Tak boleh. Kenapa ambil kerja Allah? Boleh tak boleh bukan urusan kita. Urusan kita mahu atau tak nak. Dan ini dijawab oleh Nabi SAW. Nabi kata, mafhum hadis, semua umatku masuk syurga. Illa abah. Kecuali yang tak nak. Sahabat tanya, ada yang tak nak? Ya Rasul, ada. Apa dia? Yang tidak ikut suruhan aku. Tidak ikut suruhan Allah. Tak mahu. Kalau dia tak mahu, dia cakaplah macam mana pun. Dengarlah hakikat kehidupan. Mengaji dengan Ustaz Farid ni. Tak nak lah. Aku tak boleh lah dengar dia cakap tak boleh ke tak mahu. Itu je. Yes or no. Benar. Dengar Allah nak ke tak nak. Bukan boleh ke tak boleh. Sebab tu jadi kalau mahu sepenuh hati, datanglah kemahuan. Allah akan datanglah kekuatan. Masalahnya tak mahu. Tak mahu berubah. Itu je. Poin dia adalah tak mahu berubah. Bukan tak boleh berubah. Tak mahu tutup aurat.
Ini lagi yang bahaya ni. Bila tak mahu, dia akan jadi sombong. Dosa dia lagi besar tak mahu ni sebab kesombongan. Bila lagi masa nak berubah? Sedangkan boleh tak boleh tu Allah. Allah pasti bolehkan. Ya Allah. Allah Maha berkuasa. Sedangkan Iblis pun minta dengan Allah untuk di-extendkan dia punya tempoh penyiksaan. Allah makbulkan. Allah kata, boleh. Ini kita nak pakai tudung, tutup aurat. Tak boleh-boleh lagi sampai sekarang. Apa kehernya? Masalahnya bukan tak boleh. Tak mahu. Tu dia. Duk perangai ulang benda yang sama, bergaduh berkali-kali. Rumah tangga tunggang langgang. Bukan tak boleh jadi baik. Tak mahu jadi baik. Saya sebenarnya mata Allah SWT, ni masuk personal sikit. Dengan zaujah saya ni, dengan isteri-isteri ni. Ramai orang cakap bila yang mana mula kenal isteri zaujah saya lah. Tak ramai yang kenal pun, takkan kenal punya insya-Allah. Kalau kenal nasib lah. Untunglah dapat dengan ustaz. Ya memang untung. Sebab apa? Memang saya akan buat kerahan tenaga punya. Enforcement. Mahu ni memang kena ada enforcement. Dia panggil Allahumma paksa. Tapi sebenarnya tak adalah paksa sebenarnya. Tapi kena nak mahu ni dia kena ada desakan. Datangnya jihad. Saya akan dia kena ada orang yang sentiasa mewujudkan kemahuan. Balik rumah cakap macam ni, contoh orang kata, dia kalau dah ceramah ni mesti ustaz penat kan ceramah. Penat. Balik rumah lagi tebal kitab aku ceramah. Pam. Aduh, sampai saya kata apa? Buka kitab dah. Diam je lah. Jangan lawan. Dengar je lah. Memang saya bercakap. Memang itu. Bagi. Tak ada tengah ceramah ramai bawa semangat dengan isteri. Diam. Tak ada. Itu dia kemahuan tu. Kemahuan nak mendidik isteri. Ni suami-suami insya-Allah yang mendengar ni. Mahu ke tidak didik isteri tu? InsyaAllah kalau mahu pasti jadi. Bukan kata boleh ke tak boleh. Boleh ustaz. Macam tak boleh je nak didik isteri. Tak boleh, jangan kahwin. Kalau tak boleh, jangan kahwin. Nak pula mahu kahwin. Kalau mahu kahwin, Allah kata, Nabi kata apa? Kalau mahu kahwin, pilih yang beragama. Tapi tak mahu. Tak mahu pilih yang beragama, pilih yang dia suka je. Kalau nak kahwin, pilih yang beragama. Nabi kata dah. Tapi tak mahu. Tak mahulah nak pilih yang suka. Itulah. Yang suka ada saka. Habis ya. Bila suka ada saka, tak ada agama, hara rumah tangga. Allah Ustaz, saya menyesal. Sekarang jadikan isteri kita beragama. Saya mahu didik isteri saya jadi agama, orang beragama. Buat sekarang. Allah akan bantu. Allah nak tengok kemahuan kita. Allah nak tengok mahu ke tidak. Jadi kalau nak kahwin lagi, cari yang beragama. Tak timbul isu. Ini masalah cari yang tak beragama. Itu hara. Cari yang argue agama pula. Tu jadi hara. Sekarang ni pula cerita Allah Akbar, dah keluar ciri tip-tip itulah. Minta maaf cakap ni, saya terpaksa cakap ni. Keluarlah macam mana nak hubungan kelamin intim lah, nak disyarahkan. La ilaha illallah. Punya payahnya nak cerita bab rumah tangga ni. Sampai benda-benda yang sulit-sulit pun nak cerita ni. Apa kecian? Siapa nama nanti tujuh dulu? Apa kejadahnya semua ini? Benda yang sulit, biarkan sulit lah. Walaupun ada isu penceraian kerana hubungan kelamin tak betul ke apa ke, tu sebab tak mahu layan dengan baik. Tak mahu berubah jadi baik. Macam mana Allah nak tolong? Jangan kata boleh tak boleh. Boleh tak boleh, boleh tak boleh. Beruntung dapat suami didik isteri. Bukan soal beruntung dapat suami didik isteri. Sekarang ni nak bagi tahunya kemahuan. Jadi Puan Fauzia, mahu tidak? Sekarang ni dapat. Kalau tak dapat suami didik, sekarang ni, ni lelaki bercakap ni. Sekarang ni, jangan jadikan alasan. Jangan jadikan alasan. Jangan jadi alasan, untunglah dapat suami dia. Tak, ini bukan alasan. Tak semua suami yang boleh bercakap, dia akan bercakap dengan isteri dia. Tak semua.
Puan, jangan Puan Fauzia, jangan duk mengimpikan seronoknya suami yang mendidik. Ya ke? Sekarang keluar 1000 bahasa kan. Sebab cabaran memang perempuan. Walaupun kita mengimpikan bulan dan bintang dapat suami yang mendidik, satu masa terdiam. Sebab mesti dengan Allah. Kalau suami tu tak ada kekuatan nak didik dengan Allah, dengan jiwa yang benar-benar faham, tak dapat juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada, jangan duk impi orang nak dapat suami macam siapa? Macam siapa nak? Mahu ni atas kemahuan diri. Diri yang Allah letakkan kita ni pada Allah tidak. Buat malu je Ustaz, rangkaian pun nak beritahu. Ya Mak Umi. Punya payahnya nak bagi serasinya rumah tangga. Padahal satu je ayat je. Mahu jadi baik ke? Mahu solehah ke? Ke tak nak? Itu saya tanya. Tak payah cerita banyak. Cerita panjang-panjang pun tak guna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Belajar dengan Ustaz Farid. Allah Akbar. Ini kalau suami dah bagi ngaji tu, bagus lah tu. Dah suami izin lah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Bab didik memanglah. Sebab tu orang lelaki itu memang walaupun dia tidak mampu berkata-kata macam mana. Tak semua orang boleh berkata-kata. Betul lah tu. Tapi tanggungjawab dia untuk membenarkan. Macam ni membenarkan mengaji. Betul lah tu. Allah. Kalau mahu bukan kerana ada suami atau ada isteri. Ya benar. Kata apa? Di mana ada highway, di situ ada apa? Di jalan ada kemahuan. Macam-macam lah ada tukar perkataan kemahuan tu. Tapi biasanya kita tak gunakan kemahuan ni pada perkara yang baik. Tu saja. Biasa tak mahu ni kita buat perkara yang buruk. Tak mahu. Malah tak nak lah. Sebenarnya kata kuncinya adalah nak ke tak nak. Itu saja. Syurga ni nak ke tak nak. Bukan boleh ke tak boleh. Kena soalan pun kena betul. Ni bila kita dah membenarkan penyaksian. Kita dah benar dah. Dah saksi dengan kebesaran Allah dah. Syurga ni milik Allah. Allah bagi dengan rahmat. Soalan, nak ke tak nak? Nak. Nak buat je lah apa yang Allah suruh. Buat je apa yang Allah suruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh ke jawab insya-Allah mahu? Bukan kata insya-Allah. Dah suruhan. Sekarang ni kalau suruh solat, ni nak tanya ni, Puan Adawiyah dan semua yang menonton. Kalau suruh solat, nak kata insya-Allah saya solat ke macam mana? Benda yang melibatkan suruhan, jangan kata insya-Allah. Insya-Allah ni benda yang kita tak pasti. Dah suruhan, jadi baik ni suruhan ke insya-Allah? Benda yang tak pasti, macam berjanji ataupun akan datang di luar kekuasaan, itu insya-Allah lah. Dengan izin Allah. Ya, habis Ustaz berubah dengan izin Allah. Ya, tapi ni suruhan. Takkanlah kata bila Allah suruh solat, insya-Allah ya Allah, insya-Allah lah dengan izin Allah lah saya. Aku suruh kau solat. Bila suruh bersamanya kekuasaan lah tu, bersamanya izin Allah lah. Kita kena tengoklah benda subjek apa. Mahu berubah. Berubah ni kan satu suruhan. Mana boleh kita berada di takut yang lama. Allah tak suka. Allah tak suka kita ni buat kerosakan, makin lama makin perkara yang sama. Salah lah. Mahu jadi solehah. InsyaAllah. Bila insyaAllah tu sebenarnya dia ada alasan lah. Dia jadi alasan lah sebenarnya. Mahulah jadi solehah. Siapa kata tak mahu? Dah tahu dah kalau tak solehah kena neraka. Mahulah ya Allah. Sebab tu berbalik pada hadis Nabi. Semua masuk syurga kecuali yang tak nak. Nabi tak kata insya-Allah semua masuk syurga. Ada? Ada. Nabi kata semua masuk syurga kecuali yang tak nak. Habis cerita. Maknanya memang Allah jadikan syurga ni untuk semua orang masuk. Bukan kata insya-Allah kita boleh masuk. Sebenarnya memang masuk dah. Allahu Akbar. Tinggal kita je penin. Penin dengan kita penyaksian kita tak betul, dengan kalam-kalam kita tergabur. Kita pening kita dengan banyak hal-hal dunia, dengan macam-macam lah tujuan yang tidak pasti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, Nak, ya. Bila nak tu insya-Allah.
Sebab tak difahami yang kesimpulan. Benar Tuan Engku Syah. Benar, betul tu. Bila dah datang kemahuan, datanglah izin. Masya Allah. Benar Tuan Aswad. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Mahu berubah. Ya. Tidak mahu. Jadi sekarang bila datang kemahuan, di situ akan datang pertolongan. Bila kemahuan, ya Allah aku mau nak berubah, ya Allah, ya Allah aku nak berubah, ya Allah. Pasti Allah datangkan pertolongan. Tapi sekadar boleh ke ya Allah aku berubah ni? Sambil menong, meniti saya mata. Aku kenangkan nasib aku ini. Boleh ke aku berubah ni ya Allah? Pakat situ memang tak ke mana lah pergi. Tak ke mana lah pergi. Allahu Akbar. Jika kau fikirkan kau mahu, kau pasti boleh melakukan. Ini lagu. Jika kau fikirkan ragu-ragu. Mahu dengan boleh pun perkara. Benar. Bagus Tuan Engku Farid. Kalau fikir boleh, bukan kita. Ni kata-kata. Jika kau fikir kau boleh, aku tak boleh. Tak boleh. Boleh tak boleh, ya. Boleh ke jadi baik Ustaz? Tak boleh. Sebab apa? Bukan kita yang jadi baik. Tapi kalau soalan mahu tak jadi baik? Mahu. Apalah tak mahu? Sebab kau tak baik neraka. Mahu. Bagus. Mahu duit tak? Mahu. Boleh dapat duit tidak? Belum tentu. Mahu dapat duit tidak? Mahu Ustaz dapat duit. Untuk apa mahu? Dia tanya balik. Untuk pahala Ustaz. Mahu pahala. Maka letakkan depan pahala. Saya mahukan pahala Ustaz. Sebab tu sahabat bila sebut bab ni, nampak tak agresif mereka? Fastabiqul khairat. Mereka agresif. Jadi orang yang khaufan wa tama'an, tamak pahala. Mereka bekerja-kerja, berebut-rebut. Sebab ada kemahuan. Tuan-tuan, sebenarnya mata Allah SWT, mari nanti insya-Allah buka PKP nanti. Moga-moga Allah angkat tawasul dengan amal kita malam ni, dengan kita berada dalam majlis ilmu online, insya-Allah Allah angkat COVID satu dunia. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, sebenarnya mata Allah SWT, pergi Mekah tak ada istilah boleh tak boleh. Mahu ke tidak masuk. Itu je. Tak ada istilah tunggu je. Nak duduk dalam raudah ni boleh ke tak boleh? Mahu ke tak mahu? Itu je. Kalau tak dapat, ulang lagi. Kalau tak dapat, ulang lagi. Itu datangnya pengharapan kepada Allah. Mahu belum tentu dapat. Mahu belum tentu dapat. Tapi kemahuan mesti kena ada. Tak boleh masuk lagi. Ya Allah, penuh orang macam ni Ustaz. Mahu ni. Bila ada kemahuan, ada kesungguhan, Allah datangkan pertolongan. Untuk pahala, dia kena ada kemahuan, dia kena ada kesungguhan. Dia orang bekerja-kerja kat sana, kat Mekah tu, kat Madinah, bekerja-kerja. Mana ada? Mana ada orang jalan lenggang kangkung, lenggang sipaku, lenggang? Tak ada. Bertolak-tolak macam ni, tak ingat lain lah. Isteri tak ke mana, suami tak ke mana. Macam ni lah, masuk. Semua berebut-rebut nak masuk. Di situ kita akan belajar erti segera di dalam ibadah. Kita kat sini, contoh nak masuk raudah. Di sana, berebut-rebut nak masuk raudah, kemudian tak keluar. Di sini, berebut-rebut nak keluar daripada raudah. Apa dia? Majlis ilmu. Berebut-rebut nak keluar daripada majlis ilmu. Patutnya berebut-rebut nak masuk tak? Raudah min riyadil jannah tu syurga. Dia apa? Majlis ilmu lah. Cuba pergi raudah dekat Madinah. Berebut-rebut orang masuk dan tak nak keluar. Kita dekat sini, berebut-rebut nak keluar, tak nak masuk. Allah, terbalik kita. Nak pula yang ceramah tu tak famous, tak kenal, tak sedap. Padahal ilmunya mantap ilmu. Tapi cara penyampaian kadang-kadang kita, cara ustaz ni peramai boring lah kena. Tengok tak? Tak mahu. Dia nak dengar yang dia suka dengar je. Salah. Kadang-kadang bila kita niat ilmu, ni ilmu apa ni? Duduk dengar. Lantaklah kalau caranya, cara satu-satu ke. Maka dengan ini adalah dinyatakan tersebut di atas. Menyatakan bahawanya ada itu adalah Allah. Satu-satu kita pun kena duduk sebab ilmu. Itu macam tu. Tak ada pilih-pilih sepatutnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contoh untuk 16-19 ni. Mahu datang ke tak nak? Mahu Ustaz, duit ada tak ada tu belakang kira. Mahu ke tak nak?
Sama dengan sekolah. Saya mahu masuk ke tak nak? Ustaz tak mampu, Ustaz yuran tolak tepi, mahu ke tak nak? Nak masuk. Tu cerita dia. Ni sekarang boleh ke tak boleh ni, saya tak ada duit, bukan soal boleh tak boleh, mahu tak nak. Kadang-kadang tak ada duit pun sampai. Sampai macam pergi Mekah lah. Apa ramai orang yang pergi Mekah tak ada duit, tapi sebab kemahuan yang mendalam sampai dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Mahu. Alhamdulillah. Fadal. Lepas seat tak banyak dah ni. Ustaz tak keluar lagi official ni. Ya, belum keluar lagi. Tunggu, standby dia. Kalau penuh satu batch ni, kita buat repeat next batch. Sebab tempat tak boleh penuh. Dan ada perubahan tempat, nanti saya akan maklumkan. Tempat pasti diubah, nanti saya akan maklumkan. InsyaAllah. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, taib. Sekarang berbalik dengan tadi, berkata baik. Apabila kita membenarkan penyaksian itu, maka kita akan berkata baik dengan setiap apa yang kita saksikan. Okey. Bila kata kita membenarkan penyaksian, kita membenarkan penyaksian, apakah sifat yang akan keluar itu adalah kita akan berkata baik. Kita akan berkata baik setiap apa yang kita saksikan. Atau dipanggil husnuzon. Ini kita dah sentuh, semua dalam ini kita detail lagi. Husnuzon. Kita bersangka baik. Setiap apa yang kita tengok, kita akan bersangka baik. Allahu Rabbi. Contoh, saya bagi sampel. Saya pakaian begini. Kemas pakai tak? Tadi saya bagi sampel dekat saya tempat kuliah saya dekat Kelang. Saya cakap apa? Hati-hati dengan pandangan, saya cakap. Kemungkinan, contoh saya nak masuk ceramah, tengok ada orang lalu depan. Orang tu tak pakaian tak serupa macam ni lah. Dengan pakaian tak sempurnanya. Lalu dia tengok kita yang pakai macam ni, kemas, masuk masjid pula. Dia tengok kita macam mana tau? Seronoknya lah jadi macam dia tu. Tengok, ustaz lah. Seronoknya lah jadi macam ustaz. Boleh ceramah. Allah, bila lah aku nak jadi macam tu? Seronok, aku nak jadi macam tu. Dia sebut pula nak jadi macam tu. Yang kita pula, saya ni pula, tengok pula si Polan. Sampai bila nak jadi macam ni? Apa ni? Teruk lah. Time-time macam ni lah tak datang masjid. Nampak? Maknanya saya tidak melihat dengan penyaksian yang benar. Sebab saya tak melihat dengan nama Allah pada si Polan itu. Patutnya tengok dengan nama Allah. Ya Allah, kau berkehendak atas dia untuk jadi baik, ya Allah. Patutnya. Walaupun seburuk mana di hadapan kita itu, seteruk mana pun sesiapa yang ada di depan kita itu, sekiranya kita mampu menjaga penyaksian kita, pasti kita akan cakap yang baik-baik. Allah Rabbi. Inilah Nabi SAW. Menyebabkan kita dapat Islam sampai ke sekarang. Kalau tidak kerana membenarkan penyaksian lah, habis semua yang ada depan mata kita kata buruk. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad. Membenarkan penyaksian akan berkata yang baik-baik. Jadi, apatah lagi berkata baik-baik tentang sifat-sifatnya. Dah. Suami saya tiba-tiba cakap, poligami mahu ke tak? Soalan cepu-cemah tu Puan Fazilah. Mahu ke tak nak? Tak nak. Tu isu dia tak nak. Tu jadi kelang kabut tu. Cuba kata, mahu bang. Kan senang cerita. Jangan kata boleh tak boleh. Boleh tak boleh kerja Allah. Orang lelaki pun ada tip Jangan tanya kat isteri, boleh tak? Jangan kata. Mahu tak? Sekarang ni abang mahu poligami. Silakan bang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sifatnya, fokus kepada berkata baik, husnuzan pada sifat. Tadi kita tengok pada orang kan. Ini saya nak bagi contoh pada sifat. Contoh apa tadi? Pada contoh dalam kehidupan. Cinta, kaya, kan, rezeki, kasih sayang. Ini mesti disaksikan dengan penyaksian yang benar. Contoh cinta. Saksikan dengan kebenaran. La ilaha illallah. Kauli sebut cinta.
Sebutlah cinta tu tiada kuasa pada makhluk. Cinta kuasa pada Allah. Definasikan cinta ini pada definisi yang sebenar. Jangan lagi bagi definisi yang bercampur aduk dengan nafsu. Cinta ni memang, cinta ni menyakitkan. Jangan sebut cinta menyakitkan, cinta itu membutakan, cinta itu. Dari mana asalnya cinta ini? Dia kena macam tu sidang jemaah mata Allah SWT. Jangan kita lagi terpengaruh dengan kata-kata yang berbaur keadaan dan sangkaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, boleh buka komen tak? Handphone ni tak boleh baca. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap. Okey. Oh, tak boleh. Okey. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Kalau kita lihat sunnah poligami, cepat ikut sunnah adik tu, tak ikut orang lelaki ni. Yang kahwin sunnah, nikah tu sunnah. Nikah tu sunnah. Nikah tu sunnah. Nikah 2, 3, nikah 1, nikah 2, nikah 3. Belum jumpa calon. Belum jumpa calon sekufu. Nak kena buat audition ke? Puan Adawiyah nak kena cari calon tu. Tak payahlah kerja mencari-cari ni. Dia ni kalau kena layak ni, kalau kena layak, insya-Allah Allah datangkan. Daya kita pening-pening, betulkan tujuan. Betulkan tujuan. Betulkan tujuan kerana Allah. Habis cerita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Betulkan kita punya niat. Dia boleh sebut kata ini, dia kata pergi pada membenarkan tu niat. Tu masuk dia. Alhamdulillah saya bagus, syukur kepada semua yang dah terbuka tentang isu poligami. Alhamdulillah. Misi saya adalah untuk membenarkan kembali definisinya. Bukan, jangan salah faham. Bukan kita kata nak carilah. Cari yang beragama lah. Itu saja. Waima, suami yang kena cari sebenarnya. Isteri, tak payahlah. Kalau Ustaz, isteri yang baik yang mencarikan calon madu, suami yang nak pakai. Pakaian kan. Isteri ada duduklah dia dah okey. Tak payahlah. Kena panjang lagi cerita tu bab poligami tu. Bukannya pertama terima. Saya pun sentuh tak mendalam lagi sebenarnya. Kita baru cerita secara khulasah bab poligami ta'adud tu, walaupun panjang lebar kita kupas. Nak betulkan dulu pendirian ni, definisi kasih sayang ni, definisi ni. Sebab selama ini kita tidak menyaksikan dengan yang benar. Kita melihat kasih sayang itu pada benda, pada suami. Jadi kita tak nak diduakan. Itu tak boleh, itu salah, itu batil, itu kalam batil, itu kena betulkan. Yang nak join boleh inbox saya. Tunggu borang online siap. Saya dah poligami tapi tak berpanjangan, tali dah putus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah je lah, nak buat macam mana? Dah? InsyaAllah boleh cuba lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Benar Ustaz. Kebaikan tu pada Allah. Kebaikan tu pada Allah. Ingat, baik pada Allah, buruk pada kita. Sebaik mana pun Allah bagi pada kita, kita tetap buruk. Bila kita letak diri kita pada tempat yang benar, sedar diri keburukan, jadi kita takkan meninggalkan kebaikan itu. Tapi kalau lihat kebaikan pada diri, habislah, ujublah dia. Sebab tu kita letakkan berkata baik dengan sifatnya. Jadi penyaksian yang benar itu, kita akan mula memperhalusi satu-satu sifat. Cinta, kita jangan sebutlah cinta tu derita lah, cinta air mata lah, jangan. Yang mana saya boleh sebut secara terus, saya akan sebut secara terus. Contoh rezeki. Jangan lagi sebut rezeki itu sempit lah, rezeki itu tak ada lah, rezeki itu sikit lah. Jangan lagi sebut.
Kita definisikan dengan sebenarnya niat yang benar. Kaya, jangan lagi kaitkan kaya tu dengan harta. Walaupun adatnya memang begitu orang sebut, asal kaya aja harta. Kita mula kaitkan kaya itu dengan sifatnya Allah. Kaya ni luas, kaya itu tenang, kaya itu bergantung kepada Allah. Tu dia. Kasih sayang, jangan lagi dah nak sebut-sebut kasih sayang yang tidak pada tempatnya ini, tidak letakkan kepada hakikatun. Kembalikan kasih sayang pada Allah. Tak ada istilah perebutan pada kasih sayang. Tak ada istilah ketagih kasih sayang. Tak ada istilah kesian dia, kurang kasih sayang. Tak ada, tuan-tuan. Sila Imam Allah SWT definisikan kembali dengan definisi yang sebenar, bersandarkan kepada penyaksian yang sebenar. Ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti. Hati-hati. Bab like memang saya punya sendiri pun di-like-kannya. Bukan kata semuanya menonton. Dengan saya punya ni pun dia tolong like-kan. Biarlah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan tekan marah sudah. Itu je lah. Keluar marah tu. Pelik benar tu. Baik, jadi sedang mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi berbalik kepada perbincangan kita pada malam ini, kesimpulannya adalah kita boleh buat kesimpulan dah. Sudah cukup. Setakat itu dulu. Kesimpulannya kita nak meletakkan dapat ikuti kuliah ya. Rezeki ni luas. Letakkan balik kepada tempatnya. Jadi penyaksian yang benar ini adalah dengan kita benar-benar kembalikan perbahasan qalbi. Yang ni kita dah letakkan penyaksian dengan hati. Kemudian kauli kita tadi kita sebut la ilaha illallah tu kita terjemahkan dengan lebih luas pada kehidupan. Ini kauli. Kita dah betulkan balik statement kita yang kita betul dah sebut tapi dalam kehidupan kita terpesong macam tadi sifat-sifat yang melibatkan kebesaran Allah. Kita kaitkan dengan Allah. Dan apatah lagi fi'li. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan ini insya-Allah. Maka kita mahukan bahawa insya-Allah supaya tiga-tiga ini diselaraskan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sedangnya mata Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada malam yang penuh barakah ni sikit sebanyak. Baik. Tak berdiri macam semalam. Tak apalah. Nak berdiri juga ke kan tak sempat salin pula. Ada ketikanya berdiri, ada ketikanya tidak. Okeylah tu. Kita pelbagaikan. Baik. Jadi sedangnya mata Allah SWT berbalik kita ini yang semalam punya resah, gelisah, kecewa dan ancaman ni bila tenang. Dan bila tenang kenapa? Hari ini kita dah masuk sebab ini adalah gabungan perbincangan kita hari ini. Apabila kita mula tenang dengan ketaatan, bukan tenang dengan kita tidak melakukan ketaatan. Salah tenang ni bermaksud kita mampu menyelaraskan menyelaraskan qalbi, qauli, fi'li, straight, right, tanda semua. Bagaimana caranya? Begini. Kembali menyebut dengan sebutan yang sebenar, yakni dengan jiwa. Menyebut dia dengan jiwa, menyebut dia dengan melihat segala apa yang berada di hadapannya itu dengan berkata baik. Dengan sebagai contoh kita kupas tentang berubah. Nak berubah ke hijrah nak jadi baik? Dengan cara apa? Mahu ke atau boleh tidak? Sekarang bila sebut dengan hati dia datang mahu. Itu semahu kemahuan yang datangnya kehendak itu datangnya pertolongan nanti insya-Allah. Baik, jadi maka dengan itu kita membenarkan penyaksian. Dengan kita berkata baik, yakni husnuzan dengan setiap yang berlaku di hadapan kita insya-Allah. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu taala. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini insya-Allah Allah bantu kita untuk memahaminya. Jadi alhamdulillah. Saya kira cukup setakat tu dulu pada malam yang penuh barakah ni.
Dan kita akan bertemu lagi pada siri pengajian yang seterusnya pada malam esok, insya-Allah. Jadi, alhamdulillah. Baik. Jadi cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan kita semua Allah istiqomahkan, Allah bantu. Di sini bila kita mahu, Allah pasti bantu. Bila kita mahu, Allah pasti bantu. Jadi jangan tanya lagi kerja-kerja Allah Ta'ala ni. Sebab Allah dengan kekuasaannya, itu tidak akan memungkiri janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah bantu. Sebab apa? Allah kata kan, barang siapa yang memohon kepadaku, ud'uni astajib lakum. Allah pasti makbulkan. Itulah kita kena semahunya, sepenuh jiwa kita dengan penyaksian yang sebenar. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua yang menonton pada malam ini untuk semahunya berubah menjadi baik. Semahunya membuat satu penyaksian yang benar. Jadi kita tidak lagi berdolak dalih dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala, tolong jangan berdolak dalih. Tolong lagi jangan berkira-kira. Sama ada mahu atau tidak. Itu saja. Orang yang berjaya membuat satu penyaksian yang benar, datang kemahuan dia sepenuh jiwanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Biarpun halangan yang bagaimana mendatang dalam hidupnya, yang diimpikan itu adalah kembali bertemu dengan Allah SWT. Itulah kemuncak kepada kehidupannya. Allahu Akbar. Itulah satu kenikmatan yang tidak boleh digambarkan dengan kata-kata. Ada benda yang tidak boleh gambarkan dengan kata-kata ya. Contoh macam nota saya, kadang-kadang tulis, bila syaraf panjang lagi. Sebab tak semua benda kita boleh terjemah dengan kata-kata. Sebab bila kita mari berbincang dengan jiwa, ada perkataan-perkataan yang jauh lebih besar takrifnya, sehingga tidak tergambar dengan kata-kata. Jadi itu sajalah, insya-Allah. Moga-moga yang menonton pada malam ini semuanya Allah pilih untuk dimasukkan dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu Akbar.